السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat pertemuan semula, tuan-tuan. Saya rasa lama tak jumpa tuan-tuan. Dan rasa lama tak berkuliah asam garam. Ingat-ingat kita jumpa dalam bulan Ramadan kan? Cuma bukan dalam majlis ilmu kuliah asam garam. Tu rasa lama sangat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita semula, jodohkan kita dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di syurga kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang masa, silakan muka surat 68. Kita berhenti terakhir muka surat sebelum itu. Hari ini kita masuk hadis yang baru, babak yang baru dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini Asam Garam 20, tajuk yang diletakkan Sayyidatina Hafsah pertikai apa yang Nabi kata. Sebagai orang kata rangkuman awal kita belajar sebelum pada ni, hadis ataupun buku ini menghimpunkan sebahagian, bukan semua tuan, sebahagian hadis rumah tangga Nabi di bawah tema Qrinah. Bab satu kita mulakan, dan kita makin nampak makin jelas pada kita, ya Allah, begitu manusianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melalui keadaan yang dilalui oleh kita semua. Dan ini bukannya nak merendahkan Nabi, selalu saya ulang, tetapi dia membuktikan Nabi sebaik-baik teladan. Nabi sakit, Nabi kecewa pernah, dan Nabi juga melalui hal-hal rumah tangga ini yang kita sebut sebagai asam garamnya. Pernah isteri pertikai. Apa yang baginda kata, kita pun banyak kali begitu. Dan pengajaran besar dia nanti kita akan tengok sama-sama. Dan saya buat bacaan awal sebelum pada datang sini, tuan-tuan. Hadis ni kita akan luaskan lagi perbincangan. Dia melibatkan, dia akan masuk cabang akidah. Mudah-mudahan bertambah kata manfaat daripada ataupun barakah daripada majlis kita ini insya-Allah. Baik. Bismillah. Asam Garam 20, Hafsah ataupun Sayyidatina Hafsah pertikai apa yang Nabi kata. Boleh tengok tuan-tuan? Baik. Jabir bin Abdullah yaqul akhbaratni Ummu Mubashshir أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة. Seperti biasa, tuan-tuan, kalau biasa perhati yang kita baca sebelum pada ni, saya tidak membawa riwayat penuh. Tapi saya nak tekankan, dan tuan-tuan orang mengaji di sini, hadis Nabi ialah sumber agama kita, dan datangnya bukan orang kata tiba-tiba ada. Tak, Nabi sabda. Tak, tuan-tuan. Dia datang melalui perawi-perawi itu yang meriwayatkan. Dia ada rantaian sanad itu. Akhirnya kalau dalam sejarahnya terhimpun dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, Imam Bukhari, Muslim. Imam Bukhari terakhir tu dia yang orang kata officially record, arkibkan benda tu, tapi dia bukan daripada dia direct pada Nabi, tak. Dia datang dapat daripada guru dia dapat daripada guru yang atas, guru dapat guru atas, sampailah kepada Nabi, sampai daripada tabi'in, pada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan tengok, saya tidak bawa semua, bawa di peringkat periwayat atau perawi tabi'in dan sahabat sahaja. Kadang tu panjang sikit, ada keperluan dia. Untuk yang ni saya bawa sampai kepada sahabat saja. Dan sahabat ni dia tidak dengar direct daripada Nabi, dia dengar daripada orang lain. Kita tengok tuan-tuan. Jabir bin Abdullah. Hadis ini riwayat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, akhbaratni Ummu Mubashshir. Ummu Mubashshir cerita kepadaku. Ummu Mubashshir juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan.
Jarang kita dengar tentang dia. Hadis, ada beberapa hadis saja yang terakam dalam kutub sittah yang diriwayatkan oleh Ummu Mubashshir. Jadi Jabir tak dengar direct daripada Nabi, tapi yang ceritakan kepada dia adalah Ummu Mubashshir. Kata Ummu Mubashshir, dia dengar sendiri. Dia dengar sendiri satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu duduk bersama Hafsah. Makna di rumah Sayyidatina Hafsah, dan Nabi sebut ini. Apa yang Nabi sebut itu kita akan baca selepas pada ni. Cuma tuan-tuan, kita ambil masa sikit, kita orang kata imbas, kita kenal siapa nama-nama yang kita sebut itu, supaya kita akan rasa Allah Akbar, jasa mereka ni untuk agama ni, untuk menyampaikan amanah, menyampaikan ilmu dengan penuh amanah, insya-Allah. Jabir bin Abdullah, saya tak ingat dia ranking ke berapa sahabat Nabi, antara yang banyak muksirin, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni pelbagai keadaan, pelbagai sumbangan terhadap Islam. Ada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang tak banyak, tetapi dia punya perjuangan, dia punya pengorbanan bahagian lain, kan. Antara Zubair bin Al-Awwam, tak banyak hadis tentang dia. Anak dia Abdullah bin Zubair pelik, tanya, "Abah, kenapa abah tak banyak cerita tentang Nabi? Tengok orang tu banyak cerita, kan? Macam abang tak berapa." Lalu aku jawab Zubair. Zubair terkenal, dia medan juang dia di peperangan. Dia kata, "Aku boleh cerita semua tu." Ada bahasa mudah, tuan-tuan. Aku boleh sebut apa yang mereka sebut tu, tapi aku bimbang. Aku tak ingat betul-betul. Aku sebut tersalah nanti. Itu ni Zubair bin Al-Awwam. Peranan masing-masing, tuan-tuan. Jabir bin Abdullah ini kita kenal secara ringkas dia. Pada hayat Nabi, dia sahabat muda. Dia bukannya nak segi umur nak bagi nampak, tuan-tuan, dia bukannya sahabat seusia sebaya dengan Nabi, tak. Dia sahabat muda. Saya ada buat bacaan sedikit, merujuk pada saya nak cari. Ini saya punya kajian. Sahabat Nabi ni adalah dia tidak saya kumpul biografi, nak kenal umur dia, fizikal dia. Dia banyak dalam orang kata tempat yang pelbagai. Tuan-tuan doakanlah. Sayyidina Abu Bakar berapa beza umur dengan Nabi, Umar berapa, Khalid bin Al-Walid macam mana, umur dia berapa, keadaan fizikal macam mana. Ni yang saya ingat saya sebut. Jabir bin Abdullah, riwayat yang saya jumpa dalam Siyar A'lam Nubala, masa perang Badar umur dia 18 tahun. Situ yang riwayat yang ada. Dari situ kita boleh andai, kita boleh buat ukuran terus. Masa perang Badar umur dia 18 tahun. Sebelum tu lagi, masa Bai'ah Aqabah kedua, yang 70 orang sahabat Ansar berbai'ah dengan Nabi, ajak Nabi dan hidup bersama kami, rela pertahan, perjuangkan dengan darah dan air mata. Dia termasuk dengan sebagai ahli Aqabah. Umur dia berapa tu? Mungkin 14-15 tahun. Aqabah berlaku berapa tahun sebelum pada itu. Dan dia sahabat Nabi yang paling muda, ahli bai'ah Aqabah paling muda masa tu. Ini Jabir bin Abdullah. Baik. Kemudian lagi, insya-Allah, tuan-tuan, dia perang Badar dia tak ikut, umur dia layak 18. Perang Uhud dia tak ikut, tapi lepas perang Uhud dia ikut. Kenapa perang Uhud dia tak ikut? Dia ada kisah dia, tuan-tuan. Dia, kalau tuan-tuan ingat, dia mengundi dengan ayah dia. Masing-masing nak ikut perang, kan? Allah, sedih kita. Tapi macam mana ni kalau kita ikut anak ataupun adik-adik kita? Jabir bin Abdullah dia ada 9 orang adik. 9 orang adik kakak perempuan. Jadi terpaksa yang dalam keluarga tu yang ada lelaki 2 orang saja. Ayah dia. Jadi tidak boleh dua-dua pergi. Andai berlaku apa-apa nanti siapa nak jaga adik itu? Mengundi, tuan-tuan. Tak tahu banyak dia mengundi macam mana, ojus ke macam mana, Allah alam. Tengok ayah dia. Ayah dia naik nama, dapat, ayah dia pergi dan pergi tak kembali. Dia lah jaga adik dia, adik-beradik perempuan dia semua, insya-Allah. Ni Jabir bin Abdullah. Dan lagi akhir nanti dia kahwin janda. Ini ada hadis Bukhari, Nabi pergi walimah dia, Nabi tanya, Nabi bisik, kenapa cari janda? Carilah bikr, carilah anak dara. Tula'ibuk wa yula'ibuk, tula'ibuh, carilah anak dara supaya mesra, bermesra, gurau, kamu gurau dia bergurau kamu. Si kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Jabir? Kata Rasulullah, saya ada 9 orang adik, 9 orang perempuan. Nak tambah seorang lagi anak dara berperang tak payah. Ini bahasa mudah.
Cari yang matang, yang dah merasa perkahwinan, untuk mudahlah bantu saya sedikit sebanyak. Ini Jabir. Ini hadis termasuk perbincangan tentang perkahwinan. Baik. Itu Jabir, tuan-tuan. Menarik lagi, kalau tuan-tuan baca nanti dalam Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan Jabir. Surah, saya buat tanda tak ingatlah. Saya buat tuan. Surah An-Nisa ayat 176. Surah An-Nisa ayat 176. Kadang menarik, tuan-tuan. Ini projek lain juga. Kalau kita bolehlah baca Quran, boleh tahu asbabun nuzul, boleh bayang ayat ni turun macam mana kan, apa background, latar cerita sesebuah ayat tu, insya-Allah dia akan lagi asyik untuk kita hayati Al-Quran. Ayat 176 surah An-Nisa, wa yastaftunaka fil kalalah. Ayat dia kan? Tak ingat nak tengok Al-Quran. Mereka bertanyamu, meminta pandanganmu tentang isu kalalah. Isu kalalah Allah sebut ini mar'un halaka laysa lahu waladun. Iaitu keadaan dia seseorang lelaki yang mati tapi dia tidak ada pewaris, tidak ada anak. Tapi dia ada adik-beradik perempuan. Macam mana ni? Allah jelaskan. Tuan-tuan rujuk balik surah An-Nisa itu. Sebab Jabir bin Abdullah satu masa dia sakit, tuan-tuan. Dia jatuh sakit teruk. Nabi pergi ziarah dia sampai keadaan nak kata masa tu kalau tak panjang umur habis itu. Lalu ditanya, macam mana Rasulullah harta saya ni? Tu kalalah isu tu. Nabi tak boleh jawab ikut suka Nabi. Dia wahyu. Baru turun ayat itu. Iaitu apa, tuan-tuan? Seseorang yang lelaki yang meninggal dunia, tidak ada anak, harta dia tu, kemudian dia adik-beradik perempuan sahaja, ayah mak tu tak ada. Harta dia separuh itu dibahagikan kepada adik-beradik perempuan dia, dan separuh lagi pergi kepada asabah yang lain. Itu dari segi hukum pewarisan. Ini Jabir bin Abdullah. Baik, panjang tentang beliau ni. Dia kata hadis yang nak sampaikan ni, dia kata Ummu Mubashir menceritakan kepadaku. Ummu Mubashir ialah isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak jantan Nabi, anak angkat Nabi. Kalau tidak ada hukum, Allah tak turun hukum tabanna, hukum anak angkat yang sebenar, masa itu menjadi tradisi atau budaya Quraisy, menjadi Arab ketika itu, anak angkat dikira anak sebenar. Boleh ditukar nama. Zaid bin Harithah, pada dia membesar di rumah Nabi sejak kecil lagi, ada kisah dia, orang kenal di Mekah lagi sebagai Zaid bin Muhammad. Dia anak Muhammad. Dan itu saya sebut hikmah, antara hikmah kenapa ada anak angkat Nabi, ada Zaid bin Harithah ini. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi dengan Zaid bin Harithah, dia akan menyerlahkan ini praktikal Nabi mendidik anak lelaki. Nabi, sebab anak lelaki Nabi semua meninggal waktu kecil, dan kita kata Nabi sebagai teladan yang terbaik. Macam mana Nabi ajar umat dia, tunjuk cara umat dia didik anak lelaki, kan? Itulah melalui anak angkat ni. Saya 5 orang anak lelaki, hero semua. Tengok-tengok hari Nabi tak ada pun anak lelaki, mana dia akan jadi tomahan. Rupanya tengok kumpul hadis Nabi dengan Zaid bin Harithah, baru tengok macam mana Nabi ni. Nabi didik Zaid bin Harithah, dan ada lagi anak-anak kanak-kanak lelaki yang lain yang Nabi didik. Dari situ kita akan nampak boleh buat rumusan macam ni didikan anak lelaki gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Ni isteri dia Ummu Bashir. Kita tahu Zaid bin Harithah syahid dalam perang Mu'tah. Baik. Ummu Bashir ni dalam cerita, dia kata aku dengar sendiri Nabi pernah sebut ketika itu Nabi berada bersama Hafsah. Maaf tuan-tuan, Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, anak Sayyidina Umar. Nabi kata, penting tuan-tuan, Nabi sebut la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladhi bay'u tahtaha. Nabi kata tidak akan masuk neraka insya-Allah seorang pun dalam kalangan ashabus syajarah alladhi bay'una fiha tahtaha, seorang pun dari kalangan ahli sahabat yang berbai'ah di bawah pokok ketika itu, merujuk kepada apa? Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni apa, bai'ah Hudaibiyah.
sumpah setia, sepakat berkorban sampai ke kata titisan terakhir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sampai hari ni kalau kita pergi buat ziarah, buat umrah di sana, ada sebahagian trip sampai ke Hudaibiyah kan, ada lagi masjid dia, tapi orang tanya mana pokok dia. Katanya peristiwa tu berlaku di bawah pokok, bai'ah di bawah pokok. Pokok tak ada, tuan-tuan. Pokok tu dah ditebang zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar dah tebang. Sebab apa Sayyidina Umar tebang? Sebab zaman Sayyidina Umar, perhati, masa itu ya Allah, khurafat itu berlaku. Zaman sahabat Nabi masih hidup, khurafat itu berlaku, apatah zaman Nabi pun ada lagi. Nah, jadi usaha untuk membanteras khurafat, dan khurafat itu jalan menuju pada syirik, itu perlu dibanteras daripada awal. Nah, pokok di tempat orang minta berkat tak pasal-pasal. Nah, ada lagi Sayyidina Umar sebagai penguasa ketika tak boleh jadi ni, tebang, habis cerita kan. Dan ini prinsip ini diambil kemudian oleh pemerintah-pemerintah. Jangan kita duk kata mudah, apalah duk apa, contoh sebut sekarang ni dah tak ada lagi apa khandak kan, laluan parit. Tuan, dahsyat tuan-tuan. Kita tak nak kawal orang ni. Tuan rahmat Allah SWT. Itu secara ringkas dia. Nabi kata tidak ada seorang pun dalam kalangan ashabus syajarah, sahabat Nabi yang berbai'ah di bawah pokok itu, yang akan masuk neraka. Baik. Sayyidatina Hafsah apabila dengar Nabi sebut begitu, qalat bala ya Rasulullah. Ada. Dia kata, adalah. Sayyidatina Hafsah. Lalu apa yang berlaku? Fantaharaha. Nabi pun menyelar beliau. Nabi pun marah dia. Begitu. Tak disebut macam mana lafaz Nabi sebut, tapi kita boleh bayangkan, andaikanlah apabila Sayyidatina Hafsah kata, adalah bang, Nabi pun menyelar, marah kat dia. Macam mana marah tidak disebut. Tentu rahmati Allah. Ini dalam kita ambil sedikit pedoman dalam berumah tangga. Kita dah baca banyak hadis sebelum pada ni, dan kita akan baca hadis-hadis selepas pada ni. Ini biasa saja berlaku dalam rumah tangga Nabi, iaitu Nabi sebaik-baik manusia lah, semulia manusia, manusia paling kita kagumi di hati kita, tuan-tuan. Tapi dalam hal rumah tangga Nabi begini berlaku, tuan-tuan. Ada benda yang Nabi cakap, isteri tak setuju. Ada benda yang Nabi sebut, isteri bantah, bahasa kita. Dan bantah bukan maksud kata balas dengan tak. Makna kita bantah ni, kita seseorang itu menyatakan ketidaksetujuan, ya. Kita cakap, jomlah kita contoh terbincang macam saya tadi, contoh cerita, kata nak ajak kita pergi tempat sekian, isteri kata esoklah bang. Itu bantah tau. Memberi pandangan yang lain. Adakah perbuatan isteri apabila begitu mempertikaikan, membantah kata-kata suami, itu bermakna isteri tidak hormat? Tak, tidak semudah itu, tuan-tuan. Atau lebih nak kata isteri derhaka? Tidak. Sebab ni Nabi lalui juga, tuan-tuan. Dan satu sudut yang lain mengingatkan kita gaya Nabi memimpin rumah tangga. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita ulang sikit hadis pertama yang kita baca daripada buku ini, bab 1 ini. Sayyidina Umar cerita kan, nahnu ma'syara Quraisyin naghlibun nisa falamma qadimna ila al-ansar. Kami orang Quraisy, kami yang mendominasi isteri-isteri. Tapi apabila kami duduk berhijrah, duduk bersama Ansar, kami tengok mereka perempuan mendominasi suami. Itu kata Sayyidina Umar. Tapi tidak maksud begitu. Maksud nak bagi bezanya, Sayyidina Umar kata gaya berlainan. Kami di Mekah, suami dominan, isteri tak nak kata apa. Itu gaya kita, sebahagian daripada kita. Saya pun kenal, dalam keluarga saya pun ada. Isteri tak nak kata apa, suami cakap ni je. Ada. Tapi di Madinah pula beza gaya dia. Isteri boleh orang kata terbuka, tak takut, tak segan untuk nak bagi pandangan yang kedua, nak bantah, nak petikai kata-kata suami. Dan Nabi dia ikut gaya Madinah, walaupun Nabi orang Mekah, kan? Insya-Allah, tuan rahmat Allah. Jadi ini sebagai kita kata sekali lalu pedoman dalam berumah tangga. Saya bukan ajar tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan lebih orang kata makan garam, asam garam berpuluh-puluh tahun,
saya baru ni. Cuma kita nak kata ini keadaan ataupun realiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Baik. Nabi kata begitu, Sayyidina Hafsah bantah, dia kata, "Iyalah, ada Rasulullah." Nabi pun marah tuan-tuan. Sebab apa Nabi marah? Tuan-tuan, kita akan baca dengan hadis yang kedua nanti. Sudut yang lain sebelum saya terlupa, hadis ini secara isyarat juga saya melihat bahawa dalam hal berumah tangga tuan-tuan, Nabi tunjuk isyarat, Nabi berkongsi perasaan. Kita akan baca hadis-hadis yang lain. Nabi tidak malu, Nabi terbuka berkongsi perasaan dengan isteri. Ada ketika Nabi berkongsi harapan. Ini antara momen dia. Nabi sebut, insya-Allah mudah-mudahan tak ada seorang pun ahli syajarah yang masuk neraka. Ini harapan Nabi. Nabi sebut pada isteri. Ada ketika nanti kita baca hadis, Nabi berkongsi kebimbangan. Dan itu Nabi ini, Nabi tak simpan perasaan itu. Dan itu syarat-syarat untuk kita lah. Bukan bermakna suami yang cool itu dia simpan perasaan. Tak, tuan. Kalau itu Nabi tak cool lah. Ini standard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita teruskan tuan-tuan. Qalat bala ya Rasulullah, adalah Rasulullah masuk neraka juga. Nabi pun marah. Faqalat Hafsah, Sayyidah Hafsah dia bangkang bukan, dia bantah, dia bukan bantah kita kata bodoh-bodoh suka-suka, tak saja nak sakit hati suami, tak. Dia orang bijak tuan-tuan. Dalam kalangan Ummul Mukminin, mengikut bacaan saya, kalau tidak salah saya nak sebutkan, dalam kalangan Ummul Mukminin pada hayat Nabi, isteri Nabi yang paling menguasai Al-Quran Hafsah. Banyak Al-Quran dia hafal. Dan saya ingat ada satu riwayat, orang yang hafal penuh Al-Quran pada hayat Nabi tak ramai. Al-Quran turun, tapi yang hafal penuh Al-Quran tak ramai. Dalam kalangan sahabat Nabi, orang sekian. Dalam kalangan perempuan disebut namanya Hafsah antaranya. Hebat tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah tak hafal banyak lagi masa tu. Kemudian nanti Sayyidatina Hafsah dah hafal. Dia orang bijak tuan-tuan. Dan atas kebijaksanaan dia, ada tugasan Nabi buat. Nabi suruh dia belajar ilmu tertentu. Nabi pandai susun bakat orang tuan-tuan. Jadi Hafsah kata, dia kata sebab apa dia bantah, dia kata dia petikai Nabi sebut itu, sebab dia teringat, dia kata faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Ini ayat Quran. Dalam riwayat ini sebut ringkas ini sahaja. Maksud dia wa in minkum, tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu, yakni manusia, illa wariduha, melainkan semua akan masuk ke situ. Masuk ke mana tu? Neraka. Nanti saya ingat kita baca habis dulu riwayat ini, lepas tu kita hurai secara panjang sedikit apa maksud masuk di situ. Ini perbincangan panjang. Saya ada ambil sikit tadi apa sedutan daripada tafsir At-Tabari. Baik. Jadi Sister Hafsah kata sebab diingat ayat Allah ni, Allah kata tak ada seorang pun dalam kalangan manusia, mesti semua akan masuk. Tiba suami dia, Nabi kata, aku harap insya-Allah tak ada seorang pun masuk. Mana kan bertentangan tu. Dan Hafsah bukan dia saja, dia bijak tuan. Baik. Dan dia terbuka. Boleh jadi Nabi silap kan? Ini apa realiti dia. Baik. Faqala an-nabi qad qala Allah azza wa jal thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya. Dan Allah juga sebut, Nabi kata, lepas Sayyidatina Hafsah sebut ayat tadi, Nabi pun sambung, Nabi kata, dan Allah juga sebut lepas pada tu, kemudian kami menyelamatkan orang bertakwa dan kami biarkan orang zalim duduk kat situ dalam keadaan melutut, dalam keadaan merintih. Itu maksud Nabi. Ya, maknanya bukan masuk kekal, bukan masuk kekal. Tinggal lagi kita nak bincang nanti perkataan warid. Masuk tu maksudnya apa tuan-tuan? Baik. Itu Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang ada perbincangan ilmiah antara dalam rumah tangga Nabi, antara Nabi dengan Sayyidina Hafsah, insya-Allah tuan-tuan. Baik, hadis ini riwayat Muslim. Imam Muslim letak dalam bab kitab keutamaan sahabah, dalam bab keutamaan ahli bai'atur ridwan. Tuan-tuan perhati, asalnya sebuah hadis, sebuah riwayat itu dia bukan nak cerita hukum,
Kita apabila kita baca hadis, kita baca kitab fiqh, kitab hadis, Sahih Bukhari baik, Muslim baik, Tirmizi, Abu Daud, hadis-hadis itu sudah diletakkan di bawah bab nama tajuk hukum sekian. Nah, sehingga saya lah apabila kita baca hadis awal, kita duk rasa Nabi keluar hadis tu nak sebut hukum tu. Tak. Pada asalnya sahabat Nabi menceritakan sebuah hadis itu lebih kepada sekadar cerita pengalaman. Ni, Bashir kata, aku pernah dengar Nabi cakap dengan Sayyidina Aisyah, Hafsah begini-begini ni. Lebih pada nak cerita pengalaman. Cuma mari ulama kita kemudian, ulama hadis, mereka terima riwayat itu, mereka sort out, mereka saringkan. Okay, hadis ini isyarat dia ada dalam hukum apa. Begitu tuan-tuan. Sebab itu kita akan jumpa dalam Sahih Bukhari hadis yang sama berulang 5-6 tempat. Begitu. Jadi jangan fix. Maksud saya sebut begini supaya apabila tuan-tuan baca hadis, memang jangan terhad pada tajuk yang ditetapkan di situ. Luaskan. Tuan-tuan mungkin dapat isyarat lain. Tadabbur tuan-tuan. Saya dari sudut rumah tangga kita, dari hadis yang sama ni, kita buat bab lain, kita buat sorotan lain, kita sebut Hafsah pertikai apa Nabi kata. Makna kata berlaku juga pertikaian Nabi dengan isteri di rumah. Itu tuan-tuan, sorotan rumah tangga. Barulah makin luas insya-Allah tuan-tuan. Baik. Ini riwayat Muslim. Kita baca hadis yang kedua, merujuk kepada peristiwa yang sama tetapi ada perincian yang tidak ada dalam hadis pertama yang kita baca tuan-tuan. Hadis yang kedua ini riwayat Ibnu Majah. Baik. Daripada Jabir, daripada Ummu Bashir, daripada Hafsah bahawa beliau berkata, lain. Untuk riwayat Ibnu Majah ni lain pula. Lain pula. Jabir diterima daripada Ummu Bashir. Terima macam mana tidak disebut. Kalau riwayat pertama tadi sebut akhbaratni, Ummu Bashir dah sendiri cerita kat aku. Ni diterima. Ummu Bashir terima daripada Hafsah bahawa beliau berkata, Hafsah yang cerita kat dia. Ini dari riwayat yang, kalau kita tak baca riwayat pertama tadi, kita ingat macam tu lah, yang ni cerita-cerita. Tapi yang sebenarnya dia, Ummu Bashir dengar sendiri. Mungkin ada kat rumah, di rumah tu bersama, dia dengar sendiri. Dan Ummu Bashir cerita sendiri kepada Jabir. Baik, kita tengok. Hafsah berkata, satu masa Nabi SAW bersabda, saya terjemahkan terus, saya tak bawa teks Arab dia. Cerita buku tuan-tuan, apabila saya siap asal dia, setiap riwayat tu saya letakkan matan dia, matan Arab, kemudian terjemahan. Tapi apabila proses tu dia makin tebal, terpaksa buang. Nanti ada juga benda yang saya buang, sepatutnya saya menyesal buang, ada juga keadaan dia. Begitu nak bagi keadaan tuan-tuan, nak bagi tahu cerita dia. Yang ni saya kira berpadalah, saya buang matan dia. Kita ada satu matan Arab yang daripada hadis yang pertama. Nabi bersabda, saya terjemahkan, sungguh saya benar-benar berharap, inni la atamanna, aku berharap sangat ni, tidak ada seorang pun daripada kalangan orang yang sertai Badar dan Hudaibiyah yang masuk neraka, insya-Allah, kata Nabi. Ini lebih nampak daripada riwayat ini, lebih nampak harapan. Nabi meluahkan harapan. Aku harap sangat dah tak ada seorang pun dalam kalangan ahli Badar, dalam kalangan ahli Hudaibiyah yang masuk neraka, insya-Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pertama tak sebut Badar kan? Riwayat kedua sebut Badar. Dalam hadis yang lain Bukhari juga sebut Badar. Jadi diterima dulu ni. Ini harapan Nabi tadi ialah untuk ahli Badar dan juga Hudaibiyah. Kenapa Nabi tak luahkan harapan itu? Nabi tak kata aku harap sangatlah tak ada seorang pun orang yang sertai Badar, Uhud, Khandaq semua. Nabi sebut dua ni sahaja. Soalan tu saya baru fikir beberapa ketika kemudian, tak masuk dalam buku ini. Dan saya cari-cari, saya tak jumpa lagi. Bukan maksud tak ada, boleh jadi ada. Saya boleh kita yakinlah setiap persoalan yang kita terfikir, orang dah jumpa tuan-tuan. Ulama dulu dah kaji, dah hurai. Cuma kita jumpa tak jumpa. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bagi tahu saya. Cuma dengan saya tak jumpa tu, saya ada orang kata telahan sendiri. Kenapa dua golongan ini saja Nabi sebut,
saya duk perhati, boleh jadi antara ahli Badar dengan Hudaibiyah ni dia ada satu persamaan, iaitu mereka ni orang kata bersumpah, mereka ni berjuang secara ad hoc, tuan. Bukan secara terancang nak pergi berperang, tak. Tuan-tuan tengok Badar asal tak jadi perang, bukan perang pun. Nabi kata siapa yang boleh ikut sempat ni, ikut dapat 300 orang. Yang lain ingatkan nak pergi sekadar nak pergi rampas kafilah je, pergi tengok 1000 orang datang nak jadi perang. Dan Nabi dah kira dah bincang dah macam mana kita nak balik ke nak ni kan, perbincangan dalam perang Badar itu. Lalu sahabat Nabi ahli Badar kata, Rasulullah, kamu maju, kami maju. Kami tak akan kata sebagaimana kaum Nabi Musa kepada Musa kan, kamu pergilah bersama Tuhanmu, kami inna hahuna qa'idun, kami duduk je kat sini. Tak, Rasulullah, kamu pergi, kami ikut sama. Ni maknanya on the spot, tuan-tuan, on the spot. Dan pengorbanan yang bersifat on the spot itu besar. Dan terasa, tuan-tuan, sama dalam kehidupan kita, apabila ada benda panggilan untuk kita berkorban sesuatu daripada kita buat time itu, tuan-tuan, insya-Allah besar. Contoh ni saya cerita keadaan saya, dan dia keadaan yang tak apa elok lah. Beberapa ketika lepas Palestin, yang masa Palestin kena serang kan. Lalu di Facebook dia saya orang minta bantuan ni, sekarang tengah serang kita. Masa tu berkobar-kobar kan, tengok video gini, ya Allah aku ni nak menyumbang. Masa tu nak menyumbang 1000. Masa tu apa tu? 1000. Tapi 1000 esok lah. Esok tu, tuan-tuan, jadi 100 tuan. Tangguh. Jadi pengorbanan on the spot tu besar. Ya, tak terfikir. Apabila kita fikir balik, 1000 ni banyak juga. Bukanlah kata kita nak simpan 1000 ni, dia akan main fikiran kan. 1000 ni betul bagi kat orang sana, 1000 ni aku bayar yuran anak, aku bagi duit kat mak. Kita justifikasi tu bukan itu, kita nak bagi sama nilai tu. 1000 ya sumbang sana, tapi 1000 tu kalau pecahkan 500 bagi kat mak, 500 ni ada sumbangan masjid surau. Kita justify tu, tak bagi pun lagi. Itu keadaan dia. Nak kata pengorbanan apabila datang seruan dia, lalu kita penuhi dalam masa itu, ya Allah, besar dia punya ni. Itu Badar. Hudaibiyah pun sama. Hudaibiyah asalnya sahabat Nabi nak pergi umrah kan, melaksanakan umrah. Cuma ditahan, kemudian hantar wakil Sayyidina Osman pergi. Tiba-tiba dengar cerita Sayyidina Osman kena bunuh kan. Masa tu sahabat Nabi dan Nabi SAW berbai'ah di bawah pokok ini. Kita tak ada ni, berjuang habis-habisan. Tak fikir kan, on the spot. Jadi Allah, saya fikir itu antara persamaan yang ada antara Badar dan Hudaibiyah, yang mana pengorbanan mereka on the spot tu juga, yang mana nilai pengorbanan itu besar. Dan Nabi kata data pengorbanan yang besar itu, Nabi kata tak ada seorang pun lah, mudah-mudahan mereka ni yang masuk neraka. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Allah berfirman, ini versi dalam hadis yang ini, Sayyidah Hafsah, apabila Nabi kata tadi, dia kata, bukankah Allah sebut, Allah sebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun antara kamu melainkan pasti akan memasukinya. Saya terjemah kat sini secara terus, memasukinya. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 71. Ini benda besar dalam perbincangan akidah, kita akan huraikan selepas pada ini. Itu saya telah Hafsah ingat ayat tu. Mana masuk ni, tak seorang pun mereka masuk. Boleh kita teruskan lagi? Masya-Allah. Lantas Nabi bersabda, Nabi balas balik, awak tak dengar ke Allah sebut selepas pada tu, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang zalim di situ dalam keadaan berlutut. Hadis Ibnu Majah letak dalam kitab Zuhud dalam bab hari kebangkitan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perbincangan kita untuk hadis rumah tangga Nabi dengan sorotan rumah tangga ni habis kat situlah. Saya nak kembangkan kepada kita nak bincang maksud warid tadi.
Maksud masuk ke neraka tu apa cerita dia. Cuma sebelum itu, tuan-tuan, untuk penting kita ulang ingat hal ini, tuan-tuan perhatikan pada ayat Allah sebut wa nadharul zalimin fiha jithiya, kami biarkan zalim, orang golongan zalim duduk situ dalam keadaan berlutut. Tuan-tuan, siapa orang zalim? Zalim siapa? Sekali lalu mungkin terlintas di fikiran kita, orang zalim orang yang menganiaya orang yang ambil hak orang lain, orang yang tidak menunaikan amanah yang diberikan pada Allah, zalim. Betul. Tapi bukan itu sahaja maksud zalim. Kita ingat Quran itu ditafsir dengan ayat Quran yang lain. Untuk memahami satu ayat Quran, dia dikaitkan dengan ayat Quran yang lain. Di tempat yang lain Allah sebut apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang besar. Jadi termasuk orang zalim ialah orang syirik, tuan-tuan. Orang yang mungkin atas muka bumi dia tidak, tuan-tuan, kita tengok orang bukan Islam, kadang tu dia mereka lebih amanah, lebih amanah daripada orang Islam, lebih jujur, lebih committed, lebih orang kata berdedikasi dalam kerja dia, tapi dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kezaliman yang besar. Tak apa mereka. Kita orang beriman. Boleh jadi tak? Okey Ustaz, kami jaga amanah, kami tunaikan ini. Boleh jadi tak kita juga melakukan syirik, termasuk sekaligus menjadi orang zalim? Boleh jadi tak, tuan-tuan? Boleh, ada kemungkinan. Jadi kita jaga diri kita, tuan-tuan, jaga anak beranak kita, keturunan kita daripada menjadi orang zalim, dalam arti kata jadi daripada orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan orang beriman, orang dah solat, berpuasa, kita duduk mengaji ni, untuk terjebak juga ke lorong laluan menuju ke syirik itu ada, tuan-tuan. Zaman Nabi ada, bahkan Allah sebut dalam antara hikmah kenapa Allah cerita keadaan kaum Nabi Musa apabila Nabi Musa bawa dia melintas melintas Laut Merah, kan? Apa yang berlaku? Antara babak yang berlaku, mereka tengok satu masyarakat itu sembah berhala, kan? Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dah beriman dengan Nabi Musa ni, dah bertahu Allah SWT sebagai Tuhan yang Isa yang disembah. Boleh dia kata, wahai Musa, buatkanlah kami patung, satu sembahan. Ij'al lana ilahan. Bukan mereka tak percaya pada Allah, tak, tapi ada nak sembahan, nak patung untuk kita jadikan fokus sembahan itu. Sebagaimana mereka ada banyak Tuhan. Marah Nabi Musa, kan? Mana masa tu dah beriman, tetapi boleh terjerumus dalam hal itu. Dan ini juga berlaku pada hayat Nabi SAW. Masa perang Hunain, nak berlaku perang Hunain, masa itu bercampur sahabat Nabi ramai, orang masuk Islam ramai, yang baru masuk Islam pun ramai, tuan-tuan. Menjadi kebiasaan mereka sebelum itu, zaman jahiliah ada satu peristiwa, satu keadaan mereka buat, masuk Islam minta kat Nabi buat benda yang sama. Ij'al lana dhat anwat. Rasulullah, tak ada ke dhat anwat? Apa dhat anwat? Iaitu pokok. Orang di ketika itu nak ada pokok macam kita besar-besar di ni jarang, tu payah. Tapi kalau ada pokok tu jadi satu kekaguman lah. Macam kita lah ada pokok besar tu, kalau orang bukan agama Islam, letaklah patung rumah berhala. Sebab dia rasa lain. Apatah lagi pada hayat Nabi SAW di persekitaran orang Arab yang bukan hutan macam kita. Kalau ada pokok tu, something, dia kata benda yang sacred, benda yang mistik, kan. Jadi apa mereka buat, tuan? Sebelum nak pergi perang, nak keluar mana, mereka gantung pedang, kan. Mereka gantung pedang, perisai kat situ. Tabarruk, nak berkat kat situ. Lepas pada tu gantung semalaman ke berapa, baru ambil balik, baru rasa ada kuasa ni, kan. Jadi sahabat Nabi sebahagian baru masuk Islam minta kat Nabi macam tu. Marah Nabi, tuan. Ni tak ubah seperti apa yang kaum Nabi Musa minta. Syirik, tuan. Allah, tuan. Jadi kita jaga hal ini. Kita jangan kata aku dah solat, dah puasa, aku dah masuk Islam, aku tak ada terjerumus ke situ. Tak, boleh jadi. Tambah-tambah hari ini khurafat moden itu banyak, tuan, pelbagai. Antara saya nak sebut juga untuk kita ingat jaga-jaga ialah ni, tilik, bukan tilik, dia tak sebut tilik tu terus jadi ni, kenali personality diri, mengikut tarikh lahir.
Oh ni saya buat kajian khusus tentang ini tuan-tuan. Dari mana datang ni rumusan orang lahir bulan Januari, bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni sifat dia sekian. Rupanya tengok balik tuan-tuan, dia mari daripada ilmu numerologi, ilmu nombor. Dan ilmu nombor tu dia mari daripada ilmu kita panggil apa? Kalau ni astrologi, dia astronomi, dia astrologi. Astrologi khurafat tuan-tuan. Syirik pertama manusia, bukan syirik pertama, syirik zaman Nabi Ibrahim ialah syirik astrologi. Zaman Nabi Ibrahim, kalau kita baca Al-Quran, dia berdepan dengan satu tamadun Mesopotamia, tu tamadun besar manusia. Ketika itu manusia dah sampai ke muncak ilmu, boleh kaji bintang. Tapi dengan ilmu terhad mereka buat andaian, patut jadi astronomi, kaji astronomi, tapi jadi astrologi. Rupa boleh tilik bintang, matahari, bulan, kemudian ada 12 bintang. Semua ini ada kesan dalam kehidupan manusia. Dan yang ni jadi simbol pada bulan-bulan tuan-tuan. Lalu mereka rumus. Daripada situ pula jadi numerologi. Kalau orang nombor 1 ni macam mana, orang nombor 2 macam tu. Tuan-tuan, dia benda bukan suka-suka. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi jangan mudah-mudah kita hal ini, kalau tengok anak kita duk main tengok benda ni kita halang siap-siap, tuan-tuan rahmatullah SWT. Baik, panjang cerita. Itu zalim. Untuk saya nak kembalikan daripada perbincangan kita, Allah sebut wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang zalim duduk situ dalam keadaan berlutut. Apabila kita baca ayat ini, kita jangan rasa tak berkaitan dengan aku ni. Boleh jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita tak sedar masuk dalam senarai orang yang zalim. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala. Kita masuk waktu, kita teruskan ke macam mana? Teruskan boleh tak? Kita pun tak lambat. Ada soalan ke tuan? Ada soalan? Bukan ada soalan je. Nak angkat bukan, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala. Baik. Saya nak sambung, nak luaskan perbincangan kita, lebih memahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Saya sebut tadi apa maksud wariduha, masuk ke situ kan. Dalam kitab ni tak ada sebut berhenti kat sini. Okay, kita memperluaskan perbincangan kemudian. Agak-agak tuan-tuan, saya dah ada bincang sebelum pada ni. Tak ada tuan-tuan. Apa maksud masuk sini? Tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu, yang kita semua, melainkan akan masuk ke neraka. Maksud macam mana tuan? Masuk betul-betul ke? Ataupun macam mana? Soalan saya lontar tuan-tuan. Ya? Diperlihatkan. Mana kalau terjemah, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan diperlihatkan neraka. Begitu? Ya? Semua manusia akan nampak neraka. Baik, insya-Allah. Ini pendapat ke-8. Dalam tafsir Tabari ada 7. Ada lebih 6 pendapat. Saya berhenti setakat 6 saja. Ada lebih 6. Ini mungkin pendapat ke-7. Ya, sebab pendapat itu tak ada dalam 6 senarai ini. Tahu apa? Ini kita berbincang tuan. Diperlihatkan tuan. Ada pandangan lain. Ini bukan nak tahu betul salah, aku jawab salah nanti berdosa. Tak, ni kita panggil andaian perbincangan ilmiah tuan. Baik. Tuan-tuan fikir-fikirkan. Mari saya kongsikan kepada tuan-tuan. Saya ambil dari tafsir Tabari. Tafsir Tabari tafsir paling besar dalam senarai tafsir yang ada, dan dia berat bagi yang ni, tapi bagi untuk nak dapat gambaran yang lengkap penuh, tafsir Tabari dia himpunkan riwayat yang semua riwayat yang ada tuan-tuan. Baik. Imam Tabari dia kata waqtalafa ahlul ilm fi ma'na al-wurud alladhi dzakarahu Allah fi hadzal mawdi'. Para ahli ilmu, para ulama lah, berbeza pandangan maksud wurud, warid tadi. Maksud wurud itu yang Allah sebut dalam tempat ini. Wa in minkum illa wariduha. Warid itu. Dan dia kata, dia tak sebut, saya baca lebih 6, berhenti setakat 6 saja. Pandangan pertama, dia utama pandangan yang pertama. Tuan-tuan, pandangan pertama sebut apa? Yang dimaksudkan dengan warid itu masuk ialah betul-betul masuk, dukhul. Betul-betul masuk. Lalu dibawa riwayat. Dia bukan pandangan kosong tau. Dia bawa riwayat imam siapa yang berpandangan dengan pandangan itu. Dan ramai sahabat Nabi pegang pandangan itu. Termasuk Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah tadi.
Mana tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia ni melainkan semua akan masuk betul-betul masuk dalam neraka. Menariknya, dan ini pandangan yang dipegang oleh Ibnu Abbas. Sebut Ibnu Abbas, dia tokoh lah dalam tafsir. Dan pandangan dia, dia punya tafsiran dia biasanya tepat, biasanya lebih dikenal. Ibnu Abbas ambil pandangan ini. Dan berlaku perbincangan. Ada satu riwayat akhbar Abdul Razzaq, riwayat perbincangan, dia kata sami'a Ibnu Abbas yukhasimu Nafi' bin Al-Azraq. Pandangan ni dia ada beberapa riwayat, saya nak bawa yang ni kerana dia ada drama dia. Dia kata perawi ni kata, aku dengar sendiri satu ketika pernah Ibnu Abbas yukhasim, Ibnu Abbas berdebat, berbalas cakap dengan seorang ulama Nafi' bin Azraq. Kata Ibnu Abbas, al-wurud ad-dukhul. Ibnu Abbas pegang duk orang kata duk tekan, dia kata maksud wurud dalam ayat tadi masuk, betul-betul masuk. Itu pandangan, nak katanya tentang isu ni, hadis ni, ayat ini khilaf kan, apa maksud benar. Ibnu Abbas kata masuk, tapi Nafi' kata tak, bukan masuk, ada benda lain, bukan masuk dalam tu tak, tapi ada maksud lain, kita sebut kemudian nanti. Baik, tapi Ibnu Abbas dia ilmu kan, perbincangan dalam bidang ilmu, apabila masuk dalam bidang dia, satu pandangan yang dipegang tu lalu dipertahankan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i macam tu, ini medan dia begitu. Tapi apabila di luar lepas tu, cool lah. Kita pada hari ni lain, tuan-tuan. Baik, tu kita adalah menariknya. Faqala Nafi' la faqr Ibn Abbas. Allah, kesian kau lah. Kesian kau ni Ibn Abbas. Begitu. Ibn Abbas lah balik. Innakum wa ma ta'buduna min, panjang ayat Quran. Kemudian dibawa lagi ayat Quran, wa yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Saya sebut tuan-tuan bukan huraian panjang, tapi nak beri gambar kepada tuan-tuan bagaimana perbincangan, perdebatan antara ulama tu berlaku. Apabila dibantah oleh Nafi', Ibnu Abbas pun baca ayat ni. Ni kau tak baca ayat ni? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sebut juga ayat waridun, masuk kat situ. Awrud huwa amla. Ayat ni maksud apa? Masuk ke tak? Afiq kata masuk lah. Baik. Wa qal, Allah juga sebut yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Awrud huwa amla. Kata Ibn Abbas. Okey, Allah sebut pula dalam ayat ni. Lalu datang kaum qiyamah, lalu Allah masukkan mereka ke neraka. Itulah masuk yang teruk gini-gini. Ni masuk ke tak? Kata Ibn Abbas. Gulu kan nak tafsir itu, Ibn Abbas dia tafsir dengan ayat yang lain. Baik. Kemudian lagi. Okey. Kemudian kata, ama ana wa anta fasanudkhiluha fanzur hal nukhruju minha am la. Baik, panjanglah hadisnya. Last sekali tuan-tuan, apa yang berlaku? Fadhahika Nafi'. Nafi' tak boleh jawab, gelak je. Betul lah tu. Ini perbincangan tuan-tuan para ulama apabila ni, tapi last apabila tak boleh jawab dan nampak kuat tu, terimalah. Pada hari ni tidak begitu, dan kita kena ingatkan, nak didik tuan-tuan. Perbincangan atau isu-isu khilaf ni sangat banyak. Ada ketika pandangan yang kita pegang itu betul, ada ketika pandangan yang kita pegang itu kurang tepat. Kita terima tuan-tuan, kita berlapang dada, kita jangan nampak orang lain salah, orang lain ni dia salah pandangan kita, tapi betul dari sudut pandang dia. Tuan-tuan, bukan nak bincang panjang yang tu. Saya nak bawa untuk kita nampak para ulama dulu bagaimana. Baik. Ibnu Abbas, ringkas cerita yang turut juga berpegang pandangan ini, Ibnu Jurayj. Ini nama-nama besar tabi'in, sahabat tentang ni. Tabi'in sebut kata macam tu juga. Ada riwayat saya senaraikan kat sini. Begitu Abu Maisarah, panjang dia. Dan sahabat Nabi yang lain adalah Abdullah bin Rawahah, juga berpandangan dengan itu. Dan ini menarik tuan-tuan, untuk saya kongsikan, saya nak sebut riwayat Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi hebat. Dia syahid dalam perang Mu'tah. Dia antara sahabat Nabi yang boleh yang syair, boleh bersyair, dan boleh bertempur. Jarang orang macam tu, dan boleh menulis. Abdullah bin Rawahah satu hari, rumus saya olahkan terus riwayat ini. Satu hari dia duduk dengan isteri dia
dia berbaring dengan kepala letak di atas paha isteri dia. Nak sebut ni tips rumah tangga. Nabi juga buat begitu, tuan. Dia duduk baring atas paha isteri dia, duduk macam tu, tiba-tiba dia menangis, tuan. Dia menangis. Dia menangis tu keadaan dia sampai isteri dia tengok, isteri dia pun menangis juga. Maknanya tuan-tuan boleh bayang, bila keadaan kita tengok orang menangis, kita pun rasa sebab nak menangis. Jarang kan? Kalau saya nangis, kita tak rasa tak ada apa. Tapi ada keadaan kita tu orang tu menangis, kita pun mari rasa sebab, kita pun keluar air mata. Tak tahu kita sebab apa kawan tu menangis. Biasa orang baca Quran, imam baca Quran, dia baca, kita tak faham pun, baca Allah, tiba duduk menangis, kita pun mari sebab, tak faham pun. Jadi Abdullah bin Rawaha masa tu duduk baring, ni suasana romantik, tiba dia menangis tu dahsyat. Tak dahsyat keadaan isteri dia pun tengok sedihnya suami aku ni, menangis dengan dia sekali. Abdullah bin Rawaha pun tanya, "Ma yubkik?" Awak nangis sebab apa? Dia tahulah dia menangis sebab apa, tapi isteri dia menangis sebab apa, tak pasal-pasal ni. Kata isteri dia, "Ra'aitu katabki fabakaitu." Saya tengok abang nangis, saya pun nangis jugalah. Baik, keadaan dia. Kata Ibn Rawaha, Abdullah bin Rawaha, "Inni dhakartu qawla Allah wa in minkum illa wariduha." Abang tahu macam mana tiba-tiba terlintas ayat Allah Ta'ala tadi. Allah sebut, tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu melainkan semua akan masuk ke situ. Lalu Abdullah bin Rawaha kata apa? "Fala adri ananju minha am la." Jadi tak tahu adakah abang selamat dari situ ataupun tak. Masuk, keluar ataupun tidak. Itu daripada sini Imam Tabari mengatakan Abdullah bin Rawaha juga berpendapat masuk, cuma keluar ataupun tidak. Juga Abu Maisarah, kisah yang sama juga, dia menangis, tuan-tuan. Dia menangis apabila baca ayat ini. Orang tanya kenapa, dia kata ukhbirna anna wariduha wa lam yukhbirna anna sadiruna anha. Apabila dia baca ayat ini dia menangis. Orang pun tanya, dia pun kata ayat ini Allah sebut, Allah ceritakan kepada kita, kita semua akan masuk. Tapi Allah tak cerita kepada kita akan keluar ke tidak. Oh, tuan-tuan. Itu. Dan Abu Maisarah dengan pandangan, dengan kepahaman itu mengatakan, Ibn Tabari kata juga berpendapat masuk dekat situ, betul-betul masuk, tuan. Baik. Abdullah bin Rawaha, Ibnu Mas'ud juga mengatakan begitu. Baik. Ini pandangan yang pertama. Tuan-tuan pegang pandangan ni, ahlan, dipersilakan. Sebab dia masuk dalam khilaf dan kuat juga, tuan-tuan. Dan lebih separuh daripada riwayat perbincangan dalam Tafsir Tabari dibawa riwayat ini, sangat banyak. Kemudian riwayat pandangan kedua, ketiga, keempat tu sikit je. Nak katanya kebanyakan tokoh-tokoh berpegang pada pandangan ni, masuk, tuan-tuan. Baik. Pandangan kedua dan tidak kurang kuat juga, tapi tak sebanyak yang tadi. Wallahu alam, saya secara peribadi mungkin pegang yang ni. Dia kata waqala akharun, ulama lain pula mengatakan yang dimaksudkan dengan warid, masuk kat situ, al-mar 'alaiha, lalu, lintas. Bukannya masuk tapi lintas. Sebab apa? Dia dikuatkan dengan hadis-hadis lalu ke titian sirat kan. Dia dipanggil. Dan pandangan ini dipegang antara oleh Qatadah dan lain-lain, iaitu lalu. Kemudian ada pandangan ketiga yang Allah maksudkan masuk kat situ, beza. Orang kafir betul-betul masuk, orang Islam lalu sahaja. Dia perbincangan beza-beza tu. Ini pandangan keempat. Pandangan kelima, dia ada beza-beza sikit-sikit. Baik. Lalu dijelaskan lagi macam mana kalau orang beriman tu masuk, kan? Neraka panas kot, kan? Kena sambang. Macam mana pula kalau kita kata pandangan yang pertama tu masuk neraka, kan? Kita pun tahu keadaan dia dahsyat itu. Macam mana kesan dia? Ulama jelaskan. Sebagai tadi ada riwayat, dia pun jelaskan dengan Al-Quran. Kata, okey, ya, orang beriman masuk dalam neraka, tapi masuknya seperti mana Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dibakar, kan? Nabi Ibrahim dibakar, tapi bagaimana? Bardan wa salaman, api itu sejuk dan nyaman. Ya, rasa api neraka tu, rasa bahang dia. Ni nampak bahang, macam Haji kata, nampak depan, tapi tidak terkesan secara fizikal. Sebaliknya Allah pelihara nyaman itu. Adapun orang kafir, dia akan terasa bahang apa semua itu, bahkan akan tinggal kat situ. Masuk dan akhirnya keluar selamat.
Itu orang kata perincian ataupun penjelasan daripada pandangan yang pertama. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang lagi ni. Saya nak berhenti setakat itu. Saya tak nak kata mana satu yang betul, mana satu yang ni, tapi nak kata isu khilaf. Nah, hadis Nabi sebut tentang sirat itu lalu, boleh jadi juga, dan tidak ada yang boleh kata yang pasti begini, yang lain tak. Dia terbuka kepada pandangan. Wallahu a'lam. Dan saya ingat secara peribadi, kalau kita ambil pandangan yang pertama tu pun lebih kita mendidik jiwa kita. Sebagai para sahabat Nabi tadi, masuk dia bayang, kalau masuk keluar ke tak tahu macam mana kan, entah keluar ataupun tidak, boleh lebih mendidik jiwa. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah SWT. Saya ingat saya nak berhenti setakat ini sahaja. Saya buka soal jawab kalau ada. Untuk maaf ambil masa sikit. Baik. Surah Tahrim. Aha. Oh. Advance ni, advance. Kita dah cerita sebelum ni. Memang ada dalam buku ni. Tak sampai masa dia lagi tuan. Tak sampai masa lagi. Asam garam ke 25. Kita 20 ni ke 25. Cuma saya boleh ulas secara ringkas. Bagus Tuan Haji sebut tadi surah Tahrim. Allah sebut ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan semata-mata nak jaga, nak ambil hati isteri kamu. Allah tegur. Dan melibatkan isteri Nabi. Saya dah cerita dalam hadis pertama. Dalam perbincangan kita yang pertama, hadis yang pertama dah sebut tentang itu secara tersirat. Memang surah Tahrim itu permulaan dia, Allah rakamkan sebahagian babak rumah tangga Nabi dalam bab ini. Ini dahsyat. Dia bahkan dia masuk nanti, saya huraikan lagi dalam bab krisis ke depan nanti, jadi besar tuan. Nabi marah kat isteri, khusus pada Hafsah, sebulan. Bukan Hafsah, Nabi cerai. Peristiwa tu Nabi cerai. Dan Nabi marah kepada semua isteri, Nabi tak duduk bersama sebulan. Dahsyat tuan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi kita sebut sekali lagi, bukan nampak teruknya rumah tangga Nabi, tak. Bukan. Ini teladan yang Allah abadikan untuk pedoman kita. Saya sebut secara ringkas begitu je. InsyaAllah tunggu ke asam garam ke 25 untuk kita huraikan insyaAllah. Baik, soalan lain? Ya tuan. Berbalik pada topik yang asal. Yang asal tadi kan. Yang mana? Topik asal. Isteri Nabi itu Nabi. Baik. Topik asal kan? Ya, betul. Adakah topik asal tu yang isteri, mana daripada topik yang kita bincang untuk menggambarkan mana isteri boleh lah bantah suami. Sebab di situ kita tengok tak ada dia punya apa yang dia cerita. Kan? Betul pendapat dia maknanya kena ikut apa ni. Itu boleh lah. Isteri nak ni. Dia nak jawab tu kena cermat saya macam ni. Yang kita bercakap berdasarkan hadis yang ada kan, bukan maksud kata kita kata kalau macam tu isteri boleh lawan cakap, bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya isteri boleh beri pandangan, boleh untuk tidak setuju dengan suami, dan suami jangan kata isteri aku tak setuju, ini maksudnya dia derhaka, dia tak hormat aku. Tidak semudah itu. Tidak sampai terlawan cakap tu. Lawan cakap dia bagi kita orang Melayu lain pula kan. Ni suami pesan benda yang patut tapi dia lawan, awak jangan keluar lah. Contohlah dengan saya nak keluar ikut saya lah. Tu lawan cakap tu, tak pasal-pasal. Itu lawan cakap. Yang ni kat sini kita kata apa? Memberi pandangan balas. Boleh tuan. Jadi kita duduk di antara wasat, kita tengah antara yang lawan cakap ataupun yang ni tak boleh cakap, tak boleh nak kata langsung. Kita duduk tengah-tengah itu kan. Kita buka ruang tu. Tak tahu boleh menjawab tak saya punya. Ni dia tidak ada hukum, tapi mungkin sahabat-sahabat lain boleh bagi pandangan. Haji nampak macam mana? Topik dia tu Ya. memang boleh lah. Ya. Tapi kalau diubahkan perkataan tu kita membantah, Memberi pandangan. okay lah. Betul. Rakyat kan Betul. Memberi pandangan. tapi orang kata dia sebab Betul.
Betul. Itu perkataan kan, perkataan bantah mungkin. Tu yang apa pemilihan tu perkataan tu kadang kena cumat kan. Baik, terima kasih Ji. Betul. Ada soalan lain, ada tambahan lain? Baik. Baik, soalan tuan kita sangat menarik. Kalau perbincangan tentang lalu neraka, dia masuk neraka, kalau kata lalu atas neraka ke, tengah ke, bawah kan, Allah alam, saya tak ada jawab tuan-tuan. Ada pandangan? Saya tak ada jawab maksud tu perinciannya bagaimana. Cuma daripada hadis yang kita tahu ialah dengan membawa kita membayangkan bahawa lalu sirat itu atau di bawahnya neraka kan. Lalu ada cangkuk-cangkuk neraka yang menarik kaki orang tu lalu terjerumus sampai tertarik jatuh ke lembah neraka. Itu bayangan dia yang daripada hadis yang kita ada. Yang tepatnya lalu atas ke tengah ke apa tu saya tak tahu, wallahu alam. Setakat itu saya boleh jawab. Ada ya tuan, ada tambah tak lah? Tak ada. Tangguh apa Ustaz? Masuk ke? Wallahu alam. Wallahu alam, saya tak nak jelas, tak boleh jawab. Keadaan sebenar kita tak tahu kan. Allah tak boleh nak ni. Kecuali saya nak tengok juga kemungkinan masuk tu ada kan. Sama juga dengan hadis apabila kita dah masuk syurga, lalu Allah kita kata ada saudara kita yang tak masuk, yang duduk neraka, Allah kata pergi tengok dia. Pergi tengok, kalau ni ambil bawa keluar kan. Mana kita masuk, tak tahu kalau kita nak jelas begitu. Atau bagaimana kita tak tahu. Kalau zaman ini mungkin tengok-tengok ada senarai, ada neraka, ada contoh zaman moden lah. Oh, ada saya aku ni, mohon buat permohonan. Boleh jadi. Kadang sebenar kita tidak tahu, wallahu a'lam. Baik, kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat pengaji kita malam ini. Mohon ampun dan maaf atas silap kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.